Selamat kembali pembelajaran kita pada minggu ini, iaitu tema 2, kita akan lihat sukan dan rekreasi. Apakah peralatan yang digunakan dalam persembahan gym rama? Kita akan melihat perbezaan antara bowling padang dengan petang. Mengapa permainan tradisional perlu dipertahankan? Bagaimana caranya untuk merancang aktiviti mencandat sotong? Semuanya selepas ini. Tolong gariskan usaha-usaha mengukur. Cara dia sama je. Berikan maksud rangkai kata arus kemajuan. Gym rama ialah sukan yang menggabungkan beberapa unsur, iaitu muzik, balet, gimnastik dan radas. Radas yang digunakan ialah belantan, gelung, bola, riben dan tali. Gelung kemas rambut, kostum yang berwarna-warni dengan aksi lincah lenturan badan menjadikan gym rama antara acara yang dinanti-nantikan setiap kali kejohanan sukan berlangsung. Murid-murid, mari kita melihat perbezaan antara petang dan bowling padang. Kalau secara zahirnya bola petang ini menggunakan bola besi, manakala bola baling pula menggunakan bola yang berbentuk sedikit bujur. Petang dipertandingkan dalam 3 format, iaitu perseorangan, berpasangan dan bertiga. Bagi acara perseorangan dan berpasangan, pemain akan menggunakan 3 biji bowl. Bagi acara bertiga pula, pemain akan menggunakan 2 biji bowl. Bagaimana pula petang dimainkan? Pemain pertama daripada pasukan yang mendapat undian melontar jack akan memilih tapak, mula dan melakar satu bulatan membaling yang saiznya cukup untuk seorang pemain berdiri dengan kedua-dua belah kaki di dalamnya. Pemain pertama pasukan akan memulakan lontaran. Kemudian, pemain pertama daripada pasukan lawan akan mengambil giliran melontar. Pemain melontar bola secara pointing sama ada rolls, half lob, high lob dan full lob mengikut kemahiran untuk mendekatkan bowl kepada jack berbanding dengan pihak lawan. Bowling padang merupakan sukan yang digemari di negara-negara Commonwealth. Permainan ini memerlukan beberapa biji bola besi asimetri yang dipanggil bowl. Bola kayu kecil berwarna putih atau kuning yang dinamakan jack, pita pengukur dan tikar. Gelanggang bowling padang dikenali sebagai green. Terdapat 3 jenis gelanggang, iaitu gelanggang yang ditanam dengan rumput asli, dilitupi rumput tiruan dan dihampiri karpet. Gelanggang rumput asli dan rumput tiruan berada di kawasan luar, manakala gelanggang berkapet berada di dalam dewan. Gelanggang luar dikelilingi parit yang mengandungi pasir halus dan tebingnya diperbuat daripada kayu dan konkrit serta dilapik dengan kapet atau getah supaya tidak memberikan lantunan yang kuat. Bowling padang dipertandingkan dalam 4 kategori, iaitu perseorangan, berpasangan, bertiga dan berempat untuk lelaki dan wanita. Bagi acara perseorangan dan berpasangan, pemain akan menggunakan 4 biji bowl, masing-masing 3 biji dan 2 biji bowl bagi acara bertiga dan berempat. Teknik permainan ini adalah dengan mendekatkan bola asimetri ke arah sebiji bola yang lebih kecil secara leretan. Pemain perlu meletakkan sebelah kakinya di atas tikar sebelum memulakan permainan bagi membolehkan leretan yang dilakukan itu sah dan diterima. Dalam acara perseorangan, pemain akan mendapat 4 kali balingan bagi satu pusingan. Bola yang paling hampir dengan jack akan mendapat mata. Pemain perseorangan boleh mengumpul 4 mata maksimum dan 1 mata minimum. Pasukan dikira menang apabila memperoleh mata penamat 21 atau mana-mana yang terdahulu.
Permain ini memerlukan strategi dan fokus yang tinggi kerana bola akan bergerak serong. Melalui bowling padang, kecergasan badan dapat ditingkatkan kerana setiap leretan memerlukan banyak pergerakan fizikal. Sukan Commonwealth merupakan pentas gemilang bagi acara ini kerana bowling padang tidak dipertandingkan pada peringkat sukan Olimpik. Murid-murid, mari kita lihat kata terbitan terbagi kepada 4: awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Apa itu kata terbitan? Kata terbitan ialah hasil daripada penggabungan kata dasar dengan imbuhan-imbuhan awalan, akhiran, apitan atau sisipan. Merupakan proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Kata dasar bagi kata terbitan ini terdiri daripada beberapa jenis. Yang pertama, kita akan lihat kata akar. Bentuk morfem terikat yang belum mencapai taraf kata dan tidak berimbuhan. Contohnya, kata akar adalah tawa. Kata terbitannya adalah tertawa. Tapa. Jadi kata terbitannya adalah pertapaan. Seterusnya kita akan lihat kata tunggal. Kata tunggal, perkataan yang dibentuk oleh satu morfem bebas, tidak berimbuhan dan bukan berbentuk kata jamak. Contohnya, kata tunggal yang pertama ialah cat. Kata terbitan mengecat. Seterusnya kata tunggal pakai, dipakaikan. Kata terbitan, perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. Contoh, kata terbitan berangkat, kata terbitan keberangkatan. Seterusnya kita akan lihat kata majmuk atau rangkai kata. Perkataan yang dibentuk oleh dua morfem bebas atau lebih. Contoh, ibu bapa. Kata terbitan keibubapaan. Tanggungjawab. Kata terbitan bertanggungjawab. Seterusnya kata ganda, bentuk perkataan yang mengalami proses pengulangan kata. Sebagai contoh, kata ganda cantik-cantik. Kata terbitan mencantik-cantikkan. Kata ganda seterusnya jauh-jauh. Kata terbitan berjauh-jauhan. Seterusnya kita akan lihat awalan kata nama. Awalan kata nama dalam bahasa Melayu ialah pen, pe, per, ke dan juru. Kita akan lihat satu persatu. Awalan pen. Awalan pen terdiri daripada 4 bentuk iaitu pe, pem, pen, peng. Untuk yang pertama, awalan pen menjadi pe apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf seperti M, N, NY, NG, RL dan W. Contoh masak, pemasak, naik, penaik, nyanyi, penyanyi. Awalan pen menjadi pem apabila penggabungan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf B dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf B, F, P dan V. Sebagai contoh, baca, pembaca, beri, pemberi. Perkataan pinjaman sebagai contoh boikot, pemboikot, proses, pemproses. Seterusnya, pen menjadi pen apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf D, C, J, SY dan juga Z dengan perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf T dan S. Sebagai contoh, dapat, pendapat, datang, pendatang. Perkataan pinjaman, tadbir, pentadbir, terjemah, penterjemah. Seterusnya, pen menjadi peng apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula huruf-huruf G, KH, H, bunyi-bunyi konsonan dan A, EIOU, bunyi-bunyi vokal. Kita lihat yang pertama, hubung, penghubung, ikat, pengikat. Dan awalan pe berbeza dengan awalan pen kerana diimbuhkan kata dasar tertentu, tiada perubahan bentuk pada huruf awal kata dasar tersebut. Tunjuk, petunjuk, sakit, pesakit.
Seterusnya awalan per. Awalan per boleh diimbuhkan pada kata nama dan kata kerja tanpa melibatkan perubahan bentuk pada huruf awal kata dasar tersebut. Sebagai contoh, tapa, per tapa, buru, per buru. Awalan ke. Awalan ke apabila diimbuhkan pada kata dasar tertentu tidak melibatkan perubahan bentuk pada huruf awal kata dasar tersebut. Sebagai contoh yang pertama, hendak, kehendak, kasih, kekasih. Awalan juru. Awalan juru boleh diimbuhkan pada kata nama dan kata kerja tanpa melibatkan perubahan bentuk pada huruf awal kata dasar tersebut. Bahasa, juru bahasa, hias, juru hias. Awalan kata kerja. Awalan kata kerja dalam bahasa Melayu ialah men, ber, ter, di, memper, diper. Awalan men menghasilkan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Awalan ini mempunyai alomorf iaitu me, mem, men dan meng yang dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, awalan men, naik, menaik, masak, memasak, nganga, menganga, nyanyi, menyanyi, rawat, merawat, lawan, melawan, wangi, mewangi. Bagi kata dasar yang bermula dengan huruf P, T, K dan S, huruf-huruf ini akan digugurkan apabila diimbuhkan pada awal men. Sebagai contoh, pegang, memegang, tekan, menekan, kunyah, mengunyah, saji, menyaji. Awalan men menjadi mem apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf B dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf F, P dan V. Beza, membeza, fitnah, menfitnah, pamer, mempamer, veto, memveto. Awalan men menjadi men apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan D, C, J, S, Y dan Z dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf T dan S. Sebagai contoh, dalam, mendalam, cipta, mencipta, jerat, menjerat, syarah, mensyarah, ziarah, menziarah. Seterusnya, awalan men menjadi meng apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf G, GH, KH, H bunyi konsonan, A, E, I, OU bunyi vokal dan kata pinjaman yang huruf awalnya bermula dengan huruf K. Berikut adalah contoh-contoh tersebut. Awalan ber. Awalan ber mempunyai satu alomorf sahaja iaitu ber yang boleh diimbuhkan pada semua bentuk kata dasar. Ekor, berekor, angka, berangka, tahan, bertahan, depan, berdepan. Apabila ber diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf R, satu daripada R tersebut akan digugulkan. Sebagai contoh, renang, berenang, rehat, berehat. Awalan ter mempunyai satu alomorf sahaja iaitu ter yang boleh diimbuhkan pada semua bentuk kata dasar. Atas, teratas, duduk, terduduk. Apabila ter diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf R, satu daripada R tersebut akan digugurkan. Rentang, terentang, rancang, terencang. Awalan D. Awalan D boleh digabungkan dengan semua bentuk kata dasar untuk mewujudkan kata kerja ayat pasif. Marah, dimarah, tuduh, dituduh. Awalan memper. Awalan ini hanya mempunyai satu alomorf iaitu memper. Cantik, mencantik, taruh, mempertaruh. Awalan diper. Awalan ini mempunyai satu alomorf iaitu diper. Hamba, diperhamba, jelas, diperjelas.
Dan seterusnya, awalan kata adjektif. Awalan ter apabila digabungkan dengan golongan kata adjektif akan membentuk kata adjektif juga. Murah, termurah. Baharu, terbaharu. Dan awalan seterusnya, se. Awalan se apabila digabungkan dengan golongan kata adjektif akan membentuk kata adjektif juga. Cantik, secantik. Baik, sebaik. Rampanau popular dalam kalangan masyarakat dusun, terutamanya di daerah Tambunan, Keningau dan Ranau di Sabah. Walaupun fungsi utamanya adalah untuk menyeberangi sungai, parit atau kawasan yang becak pada suatu masa dahulu, namun alat ini juga merupakan sejenis permainan yang mempunyai unsur hiburan dan keseronokan. Rampanau dapat mencerminkan nilai dan norma kehidupan masyarakat. Ketika pesta keamatan, rampanau merupakan acara wajib yang dipertandingkan dan sangat ditunggu-tunggu oleh penduduk tempatan. Rampanau diperbuat daripada dahan pohon sagu, kayu keras dan 2 batang pulau yang direka khas bagi menggantikan sepasang kasut dengan ketinggian antara 3 meter dan 10 meter tinggi. Diameter saiz pemegang pula mestilah dapat digenggam oleh tapak tangan. Bermain permainan sukan rakyat ini boleh meningkatkan kecergasan kinestetik. Cabaran utama dalam permainan ini adalah untuk mengawal keseimbangan badan, kekuatan dan kelenturan otot. Pemain yang jatuh daripada rampanau lebih daripada 3 kali dianggap kalah. Bagi memastikan sukan ini tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, permainan ini telah dijadikan sebagai permainan rasmi yang disenaraikan dalam sukan rakyat di Sabah. Terompah tempurung merupakan antara permainan sukan rakyat yang masih popular pada masa ini. Cara bermainnya adalah dengan meletakkan kaki di atas tempurung, ibu jari kaki menyepit tali dan tangan pula perlu mengawal tali ketika kaki digerakkan. Permainan ini bukan sahaja bersifat menyeronokkan tetapi dapat menyihatkan tubuh badan dan meningkatkan kekuatan fizikal otot tangan dan kaki. Semasa bermain akan terjadi pengecutan otot terutama di bahagian bawah kaki dan perut yang mengakibatkan kekuatan otot meningkat. Semakin kerap dimainkan, semakin tinggi daya tahan otot tangan dan kaki terhadap rintangan. Selain itu, emosi dan kesabaran dapat dipupuk. Pemain harus bersabar dan harus mengawal keseimbangan badan ketika berdiri dan melangkahkan kaki sedikit demi sedikit sehingga tiba di garisan penamat. Mencandat sotong merupakan salah satu pekerjaan turun-temurun oleh rakyat tradisional yang kekal sehingga kini dan juga merupakan suatu aktiviti rekreasi marin yang sangat popular. Mencandat sotong memerlukan kemahiran, pengalaman, ilmu dan pengetahuan yang tinggi. Seperti sedia maklum, sotong merupakan makanan laut utama rakyat Malaysia selain ikan. Permintaan sotong juga semakin meningkat kerana cara sotong diproses dan dipromosikan juga semakin bertambah maju. Selain dijual segar, sotong juga dijual dalam bentuk kering, bentuk berbola, makanan segera dan ditinkan. Sotong merupakan hasil laut yang penting bagi Malaysia. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat Malaysia telah membolehkan mereka memperuntukkan sebahagian hasil pendapatan mereka bagi tujuan rekreasi. Ramai dalam kalangan anak nelayan atau penduduk yang mendiami kawasan pesisiran pantai akan mengambil peluang untuk keluar mencandat sotong bersama-sama saudara mara atau rakan-rakan setiap kali balik bercuti. Aktiviti mencandat sotong
bukan saja terhad kepada golongan nelayan semata-mata, bahkan semua golongan masyarakat. Semua jenis sotong hanya hidup di laut. Habitatnya bermula dari pinggir laut sehinggalah ke kawasan yang berkedalaman 5,000 meter. Semua spesies sotong amat sensitif terhadap perubahan kualiti dan suhu air. Kitaran hayat hidup sotong sangat pendek. Di Malaysia, kawasan pesisiran pantai merupakan habitat utama kebanyakan spesies sotong. Oleh itu, sebelum memulakan rekreasi mencandat sotong, anda seharusnya tahu tentang maklumat tentang pelbagai panduan dan petua berkaitan persediaan diri serta peralatan mencandat agar tidak menghadapi sebarang masalah semasa mencandat sotong nanti, kerana rekreasi di laut tidak sama dengan rekreasi di darat. Walaupun seseorang itu amat hebat dengan kegiatan rekreasi di daratan, tetapi apabila berada di laut, anda mungkin lemah akibat mabuk laut. Laut yang berombak kecil dengan arus yang sederhana sesuai untuk mencandat, kerana sotong biasanya tidak banyak jika laut tenang. Spesies sotong yang biasa dicandat pada waktu siang ialah sotong torak, sotong ketupat, sotong biasa dan sotong mengabang. Jika kandang sotong ditemui, tangkapan juga agak memuaskan, tetapi tidaklah sehebat mencandat pada waktu malam. Peralatan mencandat seperti joran dan koyan boleh digunakan. Cara mencandat pada waktu malam adalah dengan memasang lampu di kiri dan kanan bot. Hal ini kerana sotong lebih aktif pada waktu malam amat peka. Peralatan mencandat seperti joran dan koyan boleh digunakan. Sotong lebih aktif pada waktu malam amat peka terhadap cahaya lampu atau api. Sotong akan bergerak ke lokasi yang bercahaya dan akan terus berada di situ untuk tempoh beberapa lama. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa sila buat latihan. Selamat belajar dan jumpa lagi. Tolong gariskan usaha-usaha mengukur. Cara dia sama je. Berikan maksud rangkai kata arus kemajuan.